Dihormati, disayangi, disanjungi wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu kepada anda semua penonton wanita hari ini. Hari ini di WHI Extra, ajak ibu ayah, ajak adik-adik, ajak anak-anak untuk sama-sama kita saksikan WHI Extra selama 1 jam. Kerana hari ini kita ada perkongsian menarik untuk penonton-penonton kita. Anda bersama saya Hawa dan juga Fahrin. Okey, baik. Terima kasih Hawa untuk pembukaan yang cukup ceria, bersemangat di hujung minggu ini, hujung minggu yang santai. Dan hujung minggu yang sebenarnya sangat-sangat istimewa. Sebab itulah anda semua harus terus bersama dengan kami sepanjang siaran kami pada hari ini. Okey, baik. Hawa, seperti biasa sebelum kita terus membuka tirai wanita hari ini, apa kata tidak salahnya kira kita berkongsi bersama dengan para penonton tentang statistik ataupun info terkini mengenai situasi pandemik COVID-19 di negara kita. Silakan Hawa. Apa yang kita harapkan anda semua kekal ceria tetapi jangan leka. Sebab kalau kita lihat semalam kes positif COVID-19, kes baru adalah sebanyak 6,440 kes, Fahrin. Kalau kita lihat di laporan berita kan, untuk kita nak masuk ke fasa kedua, kena ada sekurang-kurangnya lah 4,000 kes sepanjang 7 hari kalau kita nak ke fasa kedua. Baik. Jadi ini saya kira adalah tanggungjawab semua, tanggungjawab bersama, tidak kira di mana saja kita berada maupun di tempat kerja walaupun kita bekerja di rumah sekalipun. Dan angka kematian masih lagi di tahap yang tertinggi, jadi itu yang terus meresahkan kita. Dan ini adalah taburan kes baru di setiap negeri di negara kita, di mana seperti mana kita tahu Selangor dengan kepadatan yang tinggi juga mempunyai kes baru yang tinggi. Ya, pastinya. Ini juga perkongsian oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang menunjukkan bahawa pesakit COVID-19 yang dimasukkan ke hospital dari kategori 4 dan 5 semakin meninggi. Kategori 4 adalah mereka yang bergejala mengalami radang paru-paru dan memerlukan bantuan oksigen, manakala untuk kategori kelima bergejala mengalami radang paru-paru, memerlukan bantuan oksigen dan komplikasi mikroorgan. Ini yang kalau boleh kita nak elakkan. Kita sentiasa ingatkan anda setiap hari untuk sama-sama kita nak putuskan rantaian COVID-19 ni secepat mungkin. Kalau boleh tahun depan kan kita nak tahun yang baru, tahun yang sama-sama kita boleh menjalani kehidupan harian seperti biasa. Betul, saya sebenarnya dah rindu sangat nak kembali menjalani kehidupan seperti biasa, bekerja seperti biasa, beriadah seperti biasa. Okey, baik, sebelum kita menyentuh tentang topik kita pada hari ini yang saya katakan tadi, hujung minggu yang cukup istimewa untuk kita semua, tetapi ada juga yang ingin kita kongsikan, iaitu ada sebuah drama terbaru di TV3, iaitu Budak Tebing 2. Jadi kita saksikan musim kedua Budak Tebing, drama realiti anak muda masa kini yang membawakan mesej-mesej positif tentang kehidupan dan persahabatan. Lakonan Adam Lee, Aidi Ashraf, Bella Duwana, Ika Farhana, Faris Iskandar serta mempunyai beberapa watak baru. Stream episod baru setiap Rabu hingga Sabtu jam 10 malam secara percuma di aplikasi iQIYI atau di www.iq.com/local. iQIYI juga ada akses VIP iQIYI bernilai sehingga 1.5 juta ringgit untuk ditebus. Dan iQIYI juga mengajak anda dan menyeru semua untuk mendapatkan suntikan vaksin, atau anda juga boleh mendaftar untuk menjadi sukarelawan, dan info lanjut adalah di www.iqiyibersamarakyat.com. Okey. Baik Hawa, sebenarnya hujung minggu ni saya tak sabar nak memerlukannya. Saya tadi katakan hujung minggu yang istimewa, tapi saya tak nak sebut pasal saya rasa macam yang istimewa tu sebenarnya untuk saya. Memang istimewanya untuk Fahrin Ahmad dan semua bapa-bapa di luar sana. Okey, Fahrin, esok hari yang cukup istimewa buat Fahrin. Jadi kita bawakan kepada anda Puan Alina Ilyas bersama kita di WHI pada hari ini. Sempena dengan Hari Bapa pada keesokan hari. Tak ada. Kita kejutan untuk Fahrin pada hari ini. Hello, Assalamualaikum Kak Alina. Hello, waalaikumsalam. Okey, Fahrin, terkejut ya? Isteri saya tu. Okey, Kak Elina, Fahrin ni memang suka mengusik rakan-rakan sekerjanya, suka mengusik hos-hos yang lain. Tapi sebagai seorang bapa kan dekat rumah, bagaimana seorang Fahrin Ahmad sebagai bapa di rumah ni? Kita nak tahu. Kita kacau di balik hari ini.
Alamak, dia terkena pula hari ni. Finally. Memang itu memang karakter dia. Dia memang seorang yang jovial, memang suka mengusik, suka menyakat. So apa yang dia buat kat luar tu sama je lah. Kat rumah pun dia memang suka mengusik, suka menyakat saya dan juga anak dengan semualah. Mak dia sendiri, mak mertua dia semua, mak saya. Memang jenis yang macam tu. Tapi kita nak tahulah, Farin ni garang tak kalau dengan Faril? Alah, dia tak garang langsung. Alamak, ya ke? Dia tak garang langsung sebab dia tegas, tapi dia bukan jenis yang garang, yang marah-marah tak. Tapi dia tegas. Ada waktu dia akan bertegas. Farin, tegas dari segi apa tu kalau dengan anak? Saya tegas tu tak ada sampai marah ke apa ke, tapi saya nak memastikan terbaik untuk dia dan kadang-kadang kita cari cara yang terbaik lah untuk mendidik dia. Sebabnya umur dia sekarang ni pun masih lagi membesar dan perlu banyak perkara yang dia fahamilah sebenarnya. Sebab biasa kalau kita tengok Fahrin Ahmad kan di kaca TV kan dengan lakonannya, tapi kita nak tahu juga sebagai seorang bapa, kita dah tahu hari ini sedikit sebanyak tegas juga orangnya tapi masih kelakar seperti biasa. Kak Elina, mungkin Kak Elina juga boleh katakan ucapan penghargaan kepada suami tercinta, kepada bapa Khalifah Faril sempena Hari Bapa pada esok hari. Terima kasih awak bagi peluang. Sebab tadi pun tak sempat nak ucap apa-apa kan. Nak bersiap je tadi. Saja nak surprise. Okey, sebab saya sangat bersyukur, sangat alhamdulillah daripada kahwin sampai sekarang ni dia adalah seorang bapa, seorang ayah yang memang proactively involved dalam urusan rumah tangga. Ambil tahu tentang urusan rumah tangga dan ambil tahu pasal kebajikan Khalifah Faril. So saya nak ucapkan selamat Hari Ayah pada you. Terima kasih menjaga I dengan menjaga Faril dengan baik. Semoga Allah memberkati you, merahmati you dan keluarga kita lah dengan moga dapat kebahagiaan selama-lamanya. Amin, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Kak Lina kerana bersama kita di WHI pada hari ini. Ni penerbit kita nak tahu saya. Kita dah rancang dari semalam sebenarnya. Penerbit Puan Linda dah telefon saya dah beritahu esok kita ada kejutan untuk Farin. Terima kasih sekali lagi Kak Lina. Okey, mungkin itulah sedikit pembukaan. Itu pembukaan kita pada hari ini. Saya nak kata istimewa untuk kesemua ayah-ayah di luar sana. Jadi kepada anda para ibu, para wanita, para anak yang menyaksikan kita sekarang, ajak bapa anda, ajak para lelaki ke semuanya untuk bersama kita pada topik yang cukup menarik pada hari ini. Kerana hujung minggu ini adalah hujung minggu yang istimewa kerana ayah hebat. Jadi kita akan meraihkan ayah. Ya, kita nak meraihkan ayah-ayah yang hebat pada hari ini. Kita bukan saja ada Fahrin Ahmad di studio, kita juga ada beberapa ayah-ayah bersama kita selepas ini yang pastinya akan memberi inspirasi kepada anda semua. Dan kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini kita dengarkan ucapan Hari Bapa oleh mereka di luar sana. Selamat Hari Bapa untuk semua yang bergelar bapa. Walaupun saya dah kehilangan bapa saya 18 tahun lalu, tetapi saya masih ingat didikan dia. Selamat Hari Bapa. Buat abah tersayang Muhammad Ali, terima kasih kerana menjadi seorang bapa yang terbaik dalam mendidik anak-anak. Semoga abah sentiasa sihat dari anakmu di perantauan. Selamat Hari Bapa kepada ayah saya terutama sekali, Huazi bin Abdul Latif. Terima kasih Abah sebab menjadi ayah yang terbaik buat kami adik-beradik dan juga Kak Long doakan Abah sihat sentiasa. Saya nak ucapkan selamat Hari Bapa buat Abah saya Muhammad Syukri bin Azmi. Terima kasih Abah atas didikan Abah selama ni. Semoga Abah sihat selalu. Saya sayang Abah. Wanita hari ini. Kehilangan insan bergelar isteri setahun lalu akibat komplikasi selepas bersalin telah merubah kehidupan Syazwan Najmi Zulkarni, 23 tahun. Menggalas tanggungjawab sebagai ibu dan ayah kepada dua orang cahaya matanya, dia cuba memberikan sepenuh kasih sayang kepada anak-anaknya yang tidak pernah merasai kasih dan sayang seorang ibu. Biarpun bukan mudah, namun demi anak kembarnya, tidak sekalipun dia mengeluh. Malahan menerima takdir yang telah tertulis
dengan penuh redha. Untuk kembali hanya kenangan yang tersisa di sini. Kasihnya ibu membawa ke syurga, kasihnya ayah berkorban nyawa. Demi kasih dan sayang serta tidak sanggup melihat penderitaan anak tirinya yang menderita sejak 12 tahun lalu, Muhammad Nur Azmi Husin, 59 tahun, sanggup mendermakan buah pinggang kirinya. Anak tirinya yang menderita masalah kegagalan fungsi organ itu sejak 12 tahun lalu, kini telah kembali pulih dan dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Itulah seringkas mengenai tetamu-tetamu yang kita akan bersama dengan mereka pada siaran kita pada kali ini, dan serba sikit itu juga akan kita bawakan tentang topik kita betapa hebatnya seorang ayah itu, apa. Ya, sempena dengan Hari Bapa yang disambut pada esok hari, kita bersama dengan tetamu-tetamu yang cukup hebat bersama kita, Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsah bersama kita di dalam talian. Apa khabar, Datuk? Terima kasih kerana bersama kami. Okey, baik Datuk daripada sana, kami harapkan Datuk mendengar dan boleh bersama dengan kita. Dan seterusnya kita melihat yang berbaju merah tadi kita dah lihat seberingkas kisah mengenai beliau, bapa muda yang membesarkan dua orang bayi, iaitu Syazwan Najmi Zulkarnain dan juga Encik Muhammad Nur Azmi Husin, dan juga anak endanya Marliana Mustafa bersama kita dalam talian sekarang. Baik, okey. Saya nak pastikan kesemua tetamu-tetamu kita dapat mendengar kami di studio. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, Datuk pun nak tunjukkan thumbs up. Okay. Kita mulakan dengan Datuk dululah. Datuk, sempena kita nak meraihkan hari yang cukup istimewa ini, apa sebenarnya yang perlu kita semua tahu keistimewaannya tentang seorang bapa, seorang ayah sebagai ketua keluarga ni? Silakan, Datuk. Allahumma selamat. Terima kasih Hawa, terima kasih Farin. So itulah satu perkara yang ramai bapa tak ucap, ya, dan ramai ahli keluarga tak faham, ialah ini satu perkara yang Tok Abah pun, saya dengan bahasakan diri saya, Tok Abah dapat ilham malam kemarin, ya. Dalam diri seorang bapa ni, ya, dalam diamnya ada doa. Ya, dalam diam dia ada doa, ada kemaafan, ada kesedihan, ya, ada tangisan, kadang-kadang ada kesalahan, kadang-kadang dia ada, of course, rasa kasih sayang. Dalam diam dia ada rindu. Dalam diamnya ada marah. Dalam diamnya ada takut tak mampu, takut dia gagal. Dan yang paling banyak dalam diamnya pengharapan agar terbaik untuk anak-anaknya. Itulah seorang ayah yang ramai tak faham. Baik, okey. Saya kira itu satu pembukaan, satu kata. Baru pembukaan itu sampai menyentuh hati saya. Betul, lelaki ni, ayah ni, dia tak akan dapat nak meluahkan semua. Tetapi di dalam, jauh di dalam lubuk hatinya, itulah yang ada. Seperti mana yang Datuk katakan sebentar saja tadi. Baik, mungkin kita boleh mulakan dengan kisah daripada Syazwan Najmi. Najmi, okey, sebenarnya kita dah tahu kisah mengenai Najmi sendiri. Kehilangan isteri dan juga ibu kepada anak-anak yang masih lagi kecil, dan kini memegang peranan sebagai seorang bapa juga seorang ibu. Jadi mungkin Najmi boleh ceritakan kepada kita situasi yang dilalui oleh Najmi membesarkan dua orang anak yang masih kecil ini. Sila Najmi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najmi, macam mana Najmi? Kisah anda ini membesarkan anak-anak yang masih kecil ni, apa cabaran, apa pengorbanan anda? Cabaran tu amat besar lah. Tapi abah besarkan kita, lagu itulah kita membesarkan anak-anak kita. Setahun dah berlalu, kan Najmi, membesarkan sepasang kembar perempuan, kan. Bukan mudah sebenarnya. Ada anak seorang pun tak mudah, tambah-tambah ada sepasang kembar dan keseorangan. Bagaimana bahagikan antara kerjaya dan juga meluangkan masa bersama anak-anak untuk membesarkan mereka? Dari segi kerja tu, kalau pergi kerja bawa lah. Di kerja bawa, balik bawa, di mana-mana bawa. Tapi tanpa bantuan keluarga, mak, abah, adik-beradik semua, tak mampu juga lah aku. Dan Najmi sendiri baru berusia tahun ni 24 tahun, Najmi, eh?
24 tahun. Okey, Najmi, sebagai seorang bapa yang sangat muda, harus menggalas tanggungjawab yang besar tu, apa perasaan Najmi sebenarnya? Pasal tu, kau boleh tahu anak kembar tu amat teruja lah. Suka tu amat. Tetapi amat sedih kalinya, hilang isteri tercinta. Hilang seorang ibu untuk anak-anak. Okay. Kalau kita tengok nama-namanya pun Nur Madina Safia dan Nur Madina Sofia. Adakah itu nama yang dipilih oleh arwah isteri? Okey, alhamdulillah. Okey. Sedap nama. Kita akan bercerita atau berkongsi kisah lebih banyak lagi dengan Najmi, tapi apa pun Najmi, sebagai pembukaan ni saya sendiri rasa kagum dengan Najmi sebagai seorang ayah yang masih muda, tabah terus membesarkan anak-anak. Okey, baik, kita mungkin beralih kepada tetamu kita seterusnya, Encik Muhammad Nur Azmi dan juga Marliana. Mereka ada hubungan tapi anak orang kata sebagai anak tiri, tapi ada kisah istimewa mengenai mereka ni. Jadi Cik ataupun Haji Azmi, boleh ceritakan tentang orang kata perhubungan anda berdua dan pengorbanan seorang ayah kepada anaknya. Silakan. Okey, Haji boleh mungkin mute kan mic-nya tu ataupun unmute kan. Kami tak dapat nak mendengar di sini. Ya, boleh dengar sekarang? Alhamdulillah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta maaf. Saya tak pakai mic ni. Okey, tak apa. Okey, mungkin kami boleh ulang balik soalan kepada Haji Azmi. Okey, kita tahu Haji Azmi telah mendermakan buah pinggang kepada Puan Marliana. Okey, jadi satu kisah yang cukup unik, cukup istimewa, pengorbanan seorang ayah. Mungkin boleh berkongsi lebih lanjut tentang kisah itu secara ringkas sebagai untuk kami memahami kisah tentang pengorbanan seorang ayah ni. Silakan. Semenjak 20 tahun dia mengidap sakit ini, bila kebetulan dalam keluarga saya seorang saja yang sama, we share same blood lah. Tapi seperti yang ketahui, saya dengan dia tu bukanlah darah daging saya. Lepas itu saya pun pergi ada satu hari trigger saya tu kenapa saya yang membuat saya nak bagi saya punya buah pinggang tu bila dia nenek ada pesan dia kata datang balik rumah dia sebab kami berkuantan faham. Tapi sebelum ni Marliana ni cukup berahsia dengan tentang pesakit, tentang sakit dia. So ini kita tak pernah saya lah. Lepas tu saya terdengar bila dia cakap ke nenek dia boleh balik mak tu, panggil mak tu nenek. Pun tak tahulah apa saya rasa terpanggil lah. Cakap, I think this is a time for me. That was the Okey. Baik, Jasmine, mungkin suaranya agak kurang jelas, tapi serba sedikit kami memahami kisah tersebut sebagai Puan Marliana itu sendiri banyak berahsia, tetapi ada sesuatu sebagai seorang bapa yang menyentuh hatinya ataupun nalurinya untuk melakukan satu pengorbanan yang cukup besar kepada anak andanya. Apa yang dapat kita lihat pastinya Encik Azmi tak tahan tengok anaknya menderita berbelas tahun kan. Puan Marliana sendiri, apa penerimaan Puan Marliana saat tahu bapa anda ingin mendermakan buah pinggangnya? Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. At first memang after 12 years I Tak apa Puan. Okey, tak apa. Ambil masa. Yang penting kita nak tahu bersama-sama berkongsi dengan kisah ni. After 12 years I tunggu under bawah tabung transplant negara. Dan tak ada apa-apa lagi, and towards the end of I punya sebelum transplant I punya condition dah makin menurun. So doktor macam suruh I
cuba cari in the family kalau ada yang suit dengan I lah. So tak sangka my bapa tiri sendiri nak bagi, sebenarnya tak ada istilah bapa tiri pun antara I dengan my father. I besarkan dengan my father daripada kecil lagi. So memang tak ada istilah, antara kami tak ada istilah bapa tiri ke anak tiri ke, tak ada. So at first masa dia nak bagi derma tu memang takut sebenarnya, sebab kita tahu doktor pun dah terang sebab chances of rejection tu tinggi kalau bukan daripada darah daging. So saya takutlah sebab kalau apa-apa jadi, kalau badan saya terima dengan positif, okey. Let's say kalau benda tu reject, akan kalau sebab my father dah bagi satu, so bila tinggal satu dekat dia is something yang kalau boleh tak nak lah benda-benda macam tu berlaku. So for him nak agree bagi tu dah satu benda yang sangat tak terkira lah dia punya pengorbanan tu sebenarnya. Pada peringkat awal Puan Malana tersangka atau tidak penderma itu adalah datangnya daripada ayah sendiri atau ayah tiri sendiri? Sebenarnya masa mula-mula dulu, masa few years, kan I dah 12 tahun sakit ni lah. So dalam 2-3 tahun sebelum tu adalah dia bagi tahu kalau let's say kalau abah dah tak ada nanti ambil lah abah punya kidney. So kira macam dia bagi tahu macam kind of wasiat lah. Kalau dia dah tinggal esok, you boleh ambil lah. Tapi tak, I pun okey je lah sebab yelah bila dah tak ada belum tentu I boleh bertahan lagi ke apa ke, aku tak tahu. Sebab sebenarnya untuk 12 tahun I tunggu tu pun dah macam lama jugalah sebenarnya. So bila dia decide awal tu semacam rezeki lah sebenarnya, rezeki. Alhamdulillah. Lebih kurang dah 6 bulan berlalu ya Puan Maliana sejak pembedahan? Okey, alhamdulillah. Baru nak masuk 6 bulan lah post transplant. Tapi kalau kita tengok mereka berdua sihat Farin ya dan cergas. Alhamdulillah. Baik Datuk. Datuk, kalau kita lihatkan pengorbanan seorang bapa ni memang cukup besar, tiada tandingannya. Tetapi apa yang sebenarnya seorang bapa ni mahukan ataupun harapkan daripada anak-anak mereka, Datuk? Inilah apa yang berlaku dalam keluarga Tuan Haji Azmi dan Puan Nina Nana ni satu keajaiban ya, satu keajaiban is magical. Sebab saya yakin hidup kita ni ada yang logik, ada praktikal, ada magic, ada miracle. Dan itu sebabnya ayah tiri, jarang ada ayah tiri dengan anak yang compatible lah ya, sebab adik-beradik pun tidak compatible, yang tak serasi. Ini kan pula orang luar yang tak ada kaitan darah. So ini satu keajaiban. Itu satu. Yang keduanya bila Puan Nana cerita, saya memang sebablah sebab hati seorang ayah ya, dia sanggup buat apa dia untuk anaknya, sebab dia pun dah membesarkan anak sejak kecil, dah macam anak sendiri. Tapi bukan darah daging, itu satu keajaiban yang sangat luar biasa. Dan saya memang tabik spring pada Tuan Haji Azmi ya, nama pun Azmi, memang azam dia lain macam, korban dia lain macam. Dan itulah satu perkara yang adik-beradik kandung pun ada yang tak sanggup. Dalam realiti yang saya sendiri jumpa, mak ayah ada yang, tapi kalau mak ayah kalau compatible, ramai yang akan bersedia. Tapi ini luar biasa Tuan Haji. So saya ucapkan tahniah, dan ini pengorbanan yang Allahumma selamat sangat besar ya. Ini memang Allah datangkan manusia bernama Azmi ini untuk membantu keluarga ini, satu anugerah yang sangat besar. Dan mudah-mudahan semua pihak ya, orang yang terlibat bersyukur, orang kita yang menonton ni pun sama-sama bersyukur ya, dan mengimbau balik, mengenang balik bagaimana nak dapat kata orang tu meniru langkah Tuan Haji Azmi. Mungkin tidak sampai ke tahap itu, sekurang-kurangnya kita jadi mak ayah yang lebih hebat, lebih super dad, super mom, insyaAllah. Okey, Datuk, mungkin saya nak tambah sedikit soalan lah. Sebenarnya, kita dalam kehidupan ni memang baik kalau seorang bapa, seorang lelaki itu sendiri, orang kata lahir ataupun membesar selama 9 bulan di dalam rahim seorang wanita, seorang ibu. Tetapi juga kita nak menekankan tentang peranan seorang ayah. Kadang-kadang ayah ni, mereka ni macam the unsung hero tau. Adalah wira yang tak didendang. Banyak perkara yang orang mungkin tak nampak,
tak tahu, mungkin juga terlupa bahawa ayah ni terlalu besar pengorbanannya. Jadi mungkin Datuk sendiri, ada pandangan Datuk sendiri, apa yang selalu kadang-kadang kita ni terlepas pandang tentang seorang ayah? Itulah. Allah memang buat begitu ya. Allah memang buat begitu. Itu sebabnya kita selalu dipesan ibu, guru pertama dan utama ibu. Dan memang Allah jadikan ibu ni orang yang sangat rapat, yang banyak cakap, yang banyak mempamerkan, yang secara emosional, secara emosi, secara tindakan buat apa saja untuk baby sejak dalam rahim sampailah membesar. Jadi memang nampak sangat kata orang tu khidmat jasa pengorbanan seorang ibu. Jadi seorang ayah ni memang kata orang tu membantu ya, komplement, suplemen perjuangan pengorbanan seorang ibu, dengan itulah memberikan kasih sayang, kata sokongan, doa. Itu sebabnya saya sebut awal-awal tadi, dalam diam seorang ayah macam-macam emosi, perasaan yang dia tak lahirkan. Seperti kata para ulama ya, orang lelaki ni mulutnya ke hati. Apa yang patut disampaikan seperti yang ibu sampaikan, tapi dia simpan dalam hati. Jadi sebaiknya ibulah, ibu yang kadang menyampaikan, ingatkan anak-anak, kau ingat bapa engkau, doakan bapa engkau, dengar cakap bapa engkau, ya, selalu begitu. Begitulah dan memang gitulah resamnya. Kecuali 1-2 keluarga, 1 dalam 1000 mungkin, yang bapaknya, yang ayahnya banyak cakap, maknya diam, dan kadang ayah mengambil alih peranan ibu. Ada juga 1 dalam 1000. Tapi memang begitulah keadaannya. Tapi mudah-mudahan program kita pada hari ini mendedahkan dan buka mata anak-anak agar sama-sama peka tentang pengorbanan seorang ayah yang as Farin mention, unsung hero tadi. Seperti yang Datuk katakan, complementary lah suami isteri, bapa dan ibu ini. Tetapi kalau kita lihat Najmi kan, seorang bapa yang juga menggalas tanggungjawab sebagai seorang ibu. Kita nak tahu apa yang membuatkan Najmi sentiasa ada semangat setiap hari, kini dah pun setahun berlalu membesarkan sepasang kembar. Kongsikan Najmi. Okey, Najmi, apa yang membuatkan Najmi terus bermotivasi, terus semangat ni nak besarkan anak-anak yang masih kecil walaupun bersendirian tanpa kehadiran seorang isteri maupun ibu kepada anak-anak tu, Najmi? Semangat ni datang dari amanah dah. Arwah tu jaga siapa tu besar, siapa tu jadi anak-anak yang solehah. Lepas tu semangat pula dari orang sekeliling kita. Lagi-lagi seluruh ibu bapa kita, family kita, saudara kita. Adik bela, mak mertua juga, we support juga. Okey Najmi, mungkin soalan ni dia santai sikitlah. Tapi kan macam Najmi, kita nak tahu juga membesarkan 2 orang anak yang masih kecil dan kemudian bersendiri. Apa rutin harian Najmi membesarkan anak-anak ni? Mungkin mandikan, salinkan lampin, pergi buatkan kerja. susu. Boleh kongsi dengan kita tak? Rutin harian awak dia, pukul 6.30 tu dia bangun je. Bangun maya subuh belakang. Lepas tu, sampai pagi tu, makan, mandi-mandi, main, tidur. Lepas tu, sama pula, sama makan, main, sampailah hari malam. Itulah hari-hari. Alhamdulillah. Dengar positif, dengar sangat-sangat seronok. Ya, betul. Najmi membesarkan anak-anaknya. Sofia dan juga Sofia kan sekarang dah setahun berapa bulan ya, Najmi? 3 bulan 15 hari. Okey, dah boleh berjalan, dah cakap sikit-sikit dah. Boleh lah. Alhamdulillah. Baik, Encik Azmi. Pengorbanan yang Encik Azmi lakukan kepada Puan Marliana memang cukup besar. Tetapi pastinya dalam kalangan masyarakat biasanya pandangan terhadap bapa tiri ini berbeza. Tetapi Tuan Azmi sendiri telah membesarkan Puan Marliana sejak kecil lagi. Boleh kongsikan tak kasih sayang seorang bapa tiri kepada anak sejak kecil sehingga besar ini tiada tandingannya, tiada bezanya dengan kasih sayang seorang bapa kandung? Ya, saya mula Marliana ni saya asuh daripada 1.5 tahun. Dah macam anak saya sendiri. Dan bila dia sakit, beberapa hari tu saya memang ada bercakap kalau nanti bila abah dah tak ada, ambillah sebuah pinggan. Tapi melihatkan kenapa menunggu selama 12 tahun baru decide nak very aktif. Dia bawa during dia punya sakit tu sepanjang 10-11 tahun
Dia boleh bawa basikal, dia masuk marathon, dia masuk macam suka. Ya. So masa tu saya pun okeylah, dia nampak dia okey je, sebab tu saya tak decide lagi. Hinggalah satu hari tu, that was tahun 2018 or 18 raya, bila dia cakap dengan nenek dia macam tu. Bila dia cakap dengan nenek dia macam tu, baru trigger. Dia cakap, memanglah saya nak bagi apa yang saya hajatkan kepada dia. Dan sebelum saya konsak dengan, sebelum saya decide tu, saya bertanya juga dengan anak kandung saya 2 orang. Ya. Are they okay with that? Lepas tu dia cakap, berilah dia cakap. Sebab dia orang pun besar sama. Sebab dia Nana, saya panggil dia Nan. Saya pelihara dia daripada umur, masa tu baru belajar mengangkat, baru menerak. Oh, ya. And bila ada banyak halangan masa nak transplant tu, banyak benda yang saya lalui. Tapi saya kuat tu saya nak tengok dia besar, hidup lebih lama kalau dia hidupkan Allah, sebab tengok dia besarkan anak-anak dia yang 2 orang. Ya. Nice. Okey, baik. Terima kasih Encik Azmi. Ada perkongsian tu. Sebentar lagi kita nak tanyakan juga kepada Puan Marliana. Tapi sebelum itu, kita ada juga seorang tetamu istimewa di dalam talian panggilan telefon. Datuk Fazilah, kalau kita dengar suaranya kan, Datuk selalu kita dengar. Datuk Fazilah ni memberi ceramah motivasi kepada para ibu bapa dan para anak-anak dan sebagainya. Tetapi kita jarang-jarang dengar kisah tentang Datuk sendiri. Jadi sekarang ni... Hari yang penuh kejutan pada hari ini. Tadi kita dah ada kejutan untuk Fahrin. Sekarang ni kita bawakan kepada Datuk Dr. Fazilah Khamsah. Kita bawakan Muhammad Syakir Muhammad Fazilah bersama kita di WH pada hari ini. Syakir ada dalam talian, Datuk. Okey, Assalamualaikum Syakir. Waalaikumsalam. Semua boleh dengar kat sana? Alhamdulillah semua dengar. Okey, Syakir adalah salah seorang anak kepada Datuk Fazilah, seorang ayah yang hebat. Jadi, kongsikan tentang Datuk Muhammad Fazilah Khamsah ni. Silakan Syakir. Okey, terima kasih bang. Waktu saya umur 11 tahun, saya membesar. Saya panggil Abah Muhammad Fazilah Khamsah ni Abah. Abah ni bagi saya orang biasa je. Orang yang biasa. Sampailah waktu umur 11 tahun, saya masuk satu kursus ni dan beliau merupakan penceramah dalam kursus. Waktu tu saya tengok Abah bagi ceramah dan saya rasa macam, betul ni ayah saya. Sebab dia bersemangat, dia kelakar. Dekat rumah tak pernah buat lawak pun, dia selamba kat rumah. Jadi saya macam kagum, macam wow. So inilah ayah saya. Sejak tu saya pandang Abah in a different light, Alhamdulillah lah. Kemudian benda yang saya rasa paling istimewa yang Abah bagi kat kami anak-anak ialah dari kecil Abah ajar kami cara berfikir. Iaitu cara bila kita terima apa-apa informasi ke apa, cara memproses tu ialah satu, ikut dari sudut agama. Kedua, dari ikut sudut logik. Dan yang ketiga, yang paling penting, dari sudut moral. Sama ada benda ni bagi manfaat ke tak bagi manfaat. Menyenangkan ke menyusahkan orang. Itu yang diajar sejak kecil. Jadi, apabila kami nak buat apa-apa keputusan, apa-apa benda yang datang kat kami, itu yang kami fikir. Sama ada benda ni syariah compliant ke tak, dan adakah dia memberi manfaat atau tidak kepada orang lain. Itu apa yang Abah, nilai-nilai pegangan yang Abah ajar kepada kami sejak kecil. Fahrin, bila dengar tips-tips yang dikongsikan Syakir tu, macam dengar Fazilah Khamsah Junior. Okey Syakir, apa ucapan ringkas untuk seorang ayah yang hebat bernama Datuk Dr. Fazilah Khamsah ni? Silakan Syakir. Okey bah, selamat Hari Bapa dan terima kasih sebab membesarkan kami anak-anak. Abah memang paling banyak berkorban. Syakir jarang tengok Abah beli apa-apa untuk diri sendiri, tapi kalau anak-anak apa walaupun umur dan soal dia terus akan carikan duit, carikan jalan, carikan cara untuk memastikan apa-apa yang kami perlukan semua ada. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Pak. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Syakir kerana bersama dengan kita di Wanita hari ini. Baik, kita teruskan. Sama-sama. Topik kita, ayah hebat. Kita nak tanya anaknya ni, apa? Tadi Encik Azmi pun dah kongsikan kan,
peranan beliau sebagai seorang bapa, membesarkan Maliana sejak dari kecil. Maliana sendiri, bagaimana anda melihat pengorbanan Encik Azmi, bapa anda ini sebagai pengorbanan yang besar yang insya-Allah membantu anda untuk menghadapi kehidupan harian dengan lebih sihat lagi, insya-Allah. Amin. For me, my abah is my hero. Dia bagi I a new life, kehidupan yang baru. Dia punya pengorbanan yang tak ternilai, tak boleh dibeli, tak boleh dapat kat mana-mana. And dia memang bapa yang hebat. Terima kasih Abah. Okey Puan, saya pun sebenarnya agak terkira waktu sangat mencemburui kita, tapi kita ingin terus menyelami perasaan setiap daripada tetamu kita. Atau ucapan ringkas daripada Puan Maliana sendiri secara langsung sekarang ini kepada ayahnya, Haji Muhammad Azmi. Silakan. Okey, Abah, sebenarnya Hari Bapa, Nana nak ucapkan selamat Hari Bapa ke Abah. Terima kasih pada semua pengorbanan Abah yang Abah dah buat bagi Nana. Daripada Nana kecil sampailah dah kahwin, dah beranak. Abah punya pengorbanan susah senang membesarkan kami adik-beradik. Takkan nak lupa sampai bila-bila. Baik, terima kasih Puan Maliana di atas perkongsian pada hari ini. Datuk Fazilah, mungkin sebagai di penghujung perbicaraan kita pada hari ini, sedikit kata-kata semangat daripada Datuk kepada bapa-bapa di luar sana, juga pesanan kepada anak-anak supaya sentiasa menghargai bapa selagi hayat mereka masih ada. Ya Datuk, silakan. Sebenarnya Farin banyak kali jadi hero dalam drama. Tetapi bapa adalah superhero. Ya. Bapa superhero macam Haji Azmi ni superhero. Yang sebenarnya betul unsung heroes. So saya nak seru pada semua bapa lah ya. Kita kecemerlangan berlaku di luar zon selesa. Macam zon Haji Azmi, dia sanggup keluar daripada zon selesa, berkorban ya, nyawa lah tu ya, untuk anaknya. Itulah dia bapa yang sebenar. Dan jadi anak-anak kena ingat dan tolonglah ya, anak-anak yang sentiasa mendoakan mak bapaknya akan terbuka pintu rezeki, dan bila kita berbuat baik pada mak ayah, maka anak-anak kita akan berbuat baik pada kita, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada semua tetamu-tetamu kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Fazilah, Syazwan Najmi, Cik Azmi dan juga Puan Maliana, dan kami ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada anda semua. Terima kasih bersama dengan wanita hari ini. Assalamualaikum semua. Jaga diri. Assalamualaikum. Okey, Hawa, apa kita dapat simpulkan sebenarnya pengorbanan seorang bapa itu sangat besar. Saya sendiri mendengar perbualan mereka sangat sebab, kerana sebagai seorang bapa, saya dah jadi bapa ni, saya tahu kadang-kadang kami sayang pengorbanan kami, tak semuanya kami beritahu, tapi kami ingin memberikan yang terbaik. Ya, pastinya macam yang Datuk Fazilah kata tadi, tabik spring lah kepada semua bapa-bapa di luar sana. Itu dia pada hari ini perkongsian yang cukup menarik daripada tetamu-tetamu kita. Tapi kita di WHI ingin berehat dulu seketika. Pastikan anda terus bersama dengan kami. Wanita hari ini. Baik, kita kembali lagi dalam Wanita Hari Ini. Dan kali ini di hadapan saya, seperti mana anda saksikan, adanya rangkaian produk-produk hebat daripada V Asia. Dan kita terus bersama saja dengan pengasasnya, iaitu Datuk Azril Muhammad Razi, yang kini telah pun bersedia di dalam talian. Assalamualaikum Datuk, apa khabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sihat Farin? Alhamdulillah sihat. Nampak hari ini kita ada lagi 3 rangkaian produk yang berkualiti dari V Asia. Silakan Datuk. Terima kasih Farid. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton wanita hari ini. Farid, sebenarnya saya sangat teruja nak berkongsi kebaikan produk V Asia dengan penonton wanita hari ini. Sebab apa ya, saya mendapat maklum balas daripada kaki tangan saya yang mana ya, banyak stok kami kehabisan di HQ sebab apa, ramai pengguna yang buat belian secara online tak kurang juga hari ini Farid. Dalam keadaan pandemik ni, ramai yang prihatin menjaga kesihatan, mengamalkan pemakanan sihat yang mana Platinum Drink V Asia ni Farid cukup mendapat tempat di hati pengguna yang mana saya kira kita dah kehabisan stok di HQ minggu lepas,
InsyaAllah ya, pada hari Isnin atau Selasa ni stok akan sampai. Jadi jangan lupa ya, dapatkan dengan segera ya di toko-toko jamu ataupun boleh buat belian secara online ya di jombai.my. Kalau kita lihat video kat kaca TV ya, ini adalah nenek saya sendiri ya, yang mana nenek saya ni dah berusia 83 tahun. Tetapi Farid masih kekal sihat, cergas, bertenaga. Sebab apa ya? Nenek saya mengamalkan ya pemakanan yang sihat, gaya hidup yang seimbang ya, dan tak kurang juga ya, nenek saya seorang yang suka makan ya platinum drink ni, dia minum platinum drink secara teratur. Sebab apa ya? Platinum drink ni merupakan sumber makanan tambahan yang mana ianya sangat kaya ya dengan sumber nutrisi dan juga vitamin. Kalau kita lihat video kat kaca TV Farid ya, betapa ramai antara kita ya, bukan saja yang berusia tetapi yang masih muda ada masalah kesihatan, kadang-kadang nak solat pun terpaksa duduk, rasa pening, bangun pagi rasa letih, badan tak bertenaga ya. Yang mana saya kira ya, permasalahan ini anda boleh atasi dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Jangan lupa ya, amalkan platinum drink ni setiap hari, setiap pagi ya, waktu sarapan saya pasti ya, yang mana kalau anda amalkan dengan teratur ya, setiap pagi insya-Allah ya, seawal pengambilan ya, kali pertama kalau anda amalkan, anda akan rasa badan lebih bertenaga, lebih cergas ya. Sebab tu kalau pengguna-pengguna kami, mereka yang dah biasa amalkan platinum drink ni, mereka tak akan tinggal ya. Mereka terus konsisten mengamalkan ya. Sebab apa? Ini adalah formulasi yang terbaik ya. Kaya dengan nutrisi, vitamin, pelbagai buah-buahan ya. Buah-buahan camu beri kita rumuskan ya. Rumusan terbaik, ada makanan sunnah, habatus sauda, madu, kunyit, halba, acai beri ya. Kalau saya nak sebut satu-satu memang tak sempat Farin. Dalam ni juga ada ramuan seperti delima. Ramai antara kita yang suka memanfaatkan ya buah delima ya. Tetapi sesuatu yang sangat istimewa saya nak kongsikan dengan anda semua ya. Dua bahan terbaik dalam ni adalah buah makuberi. Yang mana makuberi ni adalah simbol kekuatan, kesihatan dan juga kecergasan yang masyarakat Mapuche di MPK Syarikat. Mereka percaya khasiat makuberi dapat membantu ya menghalang radikal bebas yang mana punca utama penyakit, macam-macam penyakit berjangkit dan sebagainya. Dalam ni juga ya ada ramuan buah acai beri ya. Yang mana acai beri ni kaya dengan omega 3 yang mana dapat membantu menetralkan kolesterol berlebihan dalam tubuh badan. Kemudiannya ya, kaya juga dengan ramuan yang mana dapat membantu menetralkan ya paras gula yang berlebihan, yang merendahkan paras gula berlebihan dalam tubuh badan. Dan satu lagi ada syak cartilage ya, yang mana sangat baik untuk anda yang kata orang tu selalu ada masalah sendi, kadang-kadang rasa lenguh lutut ya, nak solat pun susah. Inilah manfaat ya. Jadi jangan lupa platinum drink ni bukan saja sesuatu yang dah berusia, yang masih muda pun boleh amalkan. Dan anak saya sendiri Farid, 3 tahun pun minum platinum drink ni untuk tenaga, kecergasan ya, supaya lebih ceria, rasa lebih sihat tubuh badan ya. Cara yang sangat mudah, kalau anak-anak boleh amalkan satu sudut kecil. Kalau dah berusia boleh amalkan ya 15 hingga 30 minit, satu hari sekali dah cukup ya. InsyaAllah anda amalkan, anda akan rasa lebih cergas, bertenaga. Harga platinum drink ni hanyalah rendah RM109 saja ya. Yang mana kita juga ada analisa uji kaji makmal secara terperinci ya. Yang ini adalah bacaan platinum drink yang mana ianya sangat tinggi dengan kadar antioksidan ya, DPPH yang sangat tinggi. Yang mana Farid pengguna tak perlu risau ya, telah mendapat penganugerahan sebagai super brand ya, Malaysia dan juga super health brand selama 6 tahun berturut-turut. Satu pencapaian yang luar biasa untuk produk tempatan. Jadi jangan lupa dapatkan platinum drink ni untuk kesihatan yang lebih baik, kecergasan tubuh badan ya. Dan seterusnya Farid, saya juga turut faham dalam keadaan pandemik ni ramai antara kita kadang-kadang yang ada masalah kulit kusam, kulit wajah yang berjerawat ya. Dan tak kurang ramai yang inginkan kulit yang cerah, cantik, gebu, mulus ya. Masalah jerawat kadang-kadang timbul ya sebab kata orang tu pakai mask acne ya. Jadi jangan lupa dapatkan juga Advanced White ni, yang mana Advanced White ni merupakan formulasi pencerahan ya, khusus untuk kulit. Kalau kulit kusam anda amalkan, kulit anda akan lebih cerah, berseri ya. Kalau kulit yang berjeragat pun boleh atasi masalah kulit berjerawat Farid, kulit berminyak. Dan satu lagi kebaikan ia ialah dapat membantu ya melambatkan kronologi penuaan. Saya faham ramai antara kita yang ada masalah kulit berkedut, garis halus ya, kulit kusam, kadang-kadang kita rasa kurang keyakinan diri ya. Jadi anda boleh dapatkan Advanced White ni formulasi pencerahan terbaik yang mana kaya dengan ramuan astaxanthin, pine bark, lycopene yang mana dapat membantu mencerahkan kulit, mengurangkan melanin gelap, punca, jerawat dan juga jeragat. Itu yang terbaik sebenarnya Farin. Advanced White ni kalau anda minum seawal botol pertama ya, anda dapat lihat perbezaan daripada segi tona kulit lebih cerah dan juga ya masalah kulit anda dapat diatasi ya. Harga Advanced White hanyalah RM40 sahaja, boleh dapati di jombai.my juga Farid. Dan yang terakhir saya bawakan hari ini iaitu acne set ya, yang mana kalau anda dapat lihat ya, acne set ni adalah khusus untuk jerawat ya, yang mana kita juga jual secara bersaingan ya. Acne set ni ada acne and pigmentation soap ya, yang mana kalau muka berjerawat boleh dapatkan acne and pigmentation soap ni, harga dia hanyalah RM15. Kemudiannya bedak sejuk kawalan jerawat, sangat-sangat bagus ya untuk masalah jerawat, kulit berminyak ya. Saya faham kadang-kadang ya kulit kita dengan pakai mask dan sebagainya ada masalah dan sebagainya. Jadi jangan lupa pakai je bedak sejuk ni setiap malam sebelum tidur, insya-Allah yang anda dapat lihat. Kalau pakai seawal malam pertama Farid, kalau jerawat yang besar tu anda dapat lihat ya, jerawat dah kecut keesokan harinya. Itulah keistimewaan ya, formulasi terbaik kita gunakan calamine lotion ya.
formulasi calamine dalam bedak sejuk kawalan jerawat, dan juga ya kita ada krim siang kawalan minyak, yang mana krim siang ni dapat membantu ya kata orang tu untuk mengehatkan ya penghasilan minyak kat wajah kita. Sebab apa ya, bila minyak berlebihan ya wajah kita bukan je dapat berminyak, tapi inilah punca jerawat. Kadang-kadang rasa tak selesa dan sebagainya. Yang mana krim siang kawalan minyak harga RM25, bedak sejuk kawalan jerawat harga RM20, dan juga ya acne and pigmentation soap harga RM15. Sangat-sangat baik, bermanfaat. Kalau nak lebih jimat, boleh beli set ni, acne set ni hanya RM50 sahaja ya Farin. Baik. Jadi secara ringkasnya ya, untuk kesihatan tubuh badan secara menyeluruh ya, jangan lupa minum Platinum Drink. Saya bukan nak ladiskan produk saya Farin, tetapi ya maklum malas pengguna testimoni nak amalkan. Banyak sangat yang mengalami keluhan positif ya. Harga Platinum Drink RM99 sahaja. Advance White RM40 untuk kulit yang lebih cerah, gebu tanpa masalah kulit ya. Dan juga ya untuk jerawat anda, kulit berminyak, jangan lupa dapatkan acne set ataupun boleh beli secara berbasingan. Jangan lupa potongan diskaun yang sangat-sangat istimewa dapatkan di jombai.my, jomby.my ya, ataupun kalau ke kedai-kedai jamu pastikan beli Asia baru beli. Kalau anda nak konsultasi secara percuma, WhatsApp kami 019-244-4492. Saya ulang balik, 019-244-4492 untuk konsultasi secara percuma. Pastikan beli Asia baru beli. Terima kasih Farid Ahmad. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Dato' Azril, pengasas Bi Asia. Baik, selesai sudah untuk segmen ini dan kita masih lagi berbagi masa untuk bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Wanita hari ini. Okey, terima kasih kerana bersama dengan kami lagi sehingga ke penghujung siaran pada hari ini. Pastikan mereka sedang menyaksikan kita dan mereka boleh mendengar suara kita dan melihat kita. Okey. Teruskan menonton rancangan hiburan nombor 1 di Malaysia. I Can See Your Voice Malaysia musim keempat. Nantikan panel penyiasat tetap Jihan Musa, Alif Sata dan Fat Boche serta panel penyiasat jemputan minggu ini ada Nita dan Nadia Bryan serta artis jemputan seperti dan minggu ini Amir Masdi mencari siapa penyanyi sebenar atau penyamar bersuara sumbang pada 20 Jun hari Ahad jam 9 malam di TV3. Esok malam bolehlah tengok ya. I Can See Your Voice Malaysia musim keempat. Santai-santai di hujung minggu. Baik, kita akan berehat pada hujung minggu hari Ahad dan kami akan kembali pada hari Isnin nanti dengan satu lagi topik yang menarik iaitu kejutan ataupun surprise. Tadi kita dah surprisekan Fahrin kan. Hari Isnin nanti WHI akan bawakan topik kejutan kepada anda pada waktu yang sama 12 tengah hari. Jadi esok hari Ahad 20 Jun merupakan hari bapa. Jadi jangan lupa berkongsikan doa-doakan dan berikan ucapan terbaik anda untuk para bapa di luar sana. Selamat Hari Bapa, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri